الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. أيها المستمعون الكرام اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita akan teruskan pengajian CTU 152 dalam bab yang pertama, pengenalan etika dan peradaban. Okey, pada semua nampak tak slide yang ditunjukkan ni? Nampak Ustaz. Okey, alhamdulillah. Dan kita tengok pada pendahuluan, etika dan peradaban secara umumnya ditentukan dengan mengambil kira adat. Ini kita sebut etika. Adat etika susila, agama dan gaya hidup seseorang atau sekumpulan individu. Penentuan etika dan peradaban bagaimanapun adalah bersifat terlalu umum dan perlulah sedari dengan ajaran Islam yang bertunjangkan kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Dia sebut etika ni dia adab, akhlak. Dia sebut akhlak. Etika ni akhlak. Hang ni berakhlak lah, ataupun kamu ni berakhlak lah, kamu ni beretika. Kalau tidak ada akhlak, maka tidak disebut sebagai beretika. Dan kita nak juga akhlak ni, dia ni berselari dengan apa? Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi kalaulah kita lihat pada hari ini, bila orang tanya Nabi SAW ni, akhlak Nabi apa tak? Akhlak Nabi merupakan Al-Quran. Okey? Jadi kalaulah kita kurangnya akhlak, maksudnya apa? Kita masih lagi belum sampai kepada tahap yang memuaskan sebagai seorang Muslim. Sebab orang Muslim ni tinggi akhlak dia, tinggi etika dia, maka inilah menjadikan umat ataupun masyarakat yang lain akan terpersona dengan Islam. Sebab Nabi SAW sendiri pun apabila dia berdakwah, kadang-kadang Nabi berdakwah dengan akhlak Nabi. Nabi berdakwah dengan akhlak Nabi. Sebagai contoh kita lihat bagaimana Nabi berdakwah dengan akhlak Nabi. Nabi menziarahi seorang Yahudi. Menziarahi seorang Yahudi. Walaupun ketika kita kata orang Yahudi tadi ni melempar najis dan sebagainya, tapi dengan akhlak Nabi ni, Nabi dakwah dia. Dengan menghadiri dia, kemudian ini menunjukkan bahawa sikap Nabi ni sikap yang sepatutnya menjadi contoh kepada masyarakat hari ini. Walaupun diberinya, kita dilemparnya tai, tetapi dibalasnya madu. Kalau ada sifat ini kepada masyarakat kita, insya-Allah kita hidup dalam keadaan yang harmoni. Baik, kita tengok pada penghayatan etika. Right and wrong. Kita nak pilih yang mana? Nak pilih yang okey, yang kita kata apa, yang mahmudah ataupun yang mazmumah. Ini atas pilihan kita. Kita bawa dalam kenderaan, kita bawa kenderaan, orang maki kita, kita bawa kenderaan ni, orang maki kita, kita boleh turun kita punya cermin kita, ada kata apa hang duk maki-maki, tunjuk pula jari tengah dan sebagainya, lawan balik. Kita boleh pilih, ataupun kita boleh pilih kita tidak ambil kisah, biar fikir dia lah, anak maki lah, aku buat benda yang betul. Okey. Jadi kita ada pilihan di tangan kita. Kita ada pilihan tersebut itulah menjadikan manusia ini kadang-kadang dia terselamat. Tapi kalau kita mengambil pilihan yang salah, kita melihat bagaimana pengakhiran dalam pergaduhan di jalan raya menyebabkan kematian. Siapa yang menguntungkan? Tidak ada yang menguntungkan. Okey? Jadi apakah itu akhlak, etika, akhlak dan peradaban? Ini apakah kita tengok di sini. Okey.
Maaf Encik Ustaz, ada orang tengah request to join. Okay, sekejap lah. Baik Ustaz. Ada request masuk lah. Ada Ustaz, dah ada masuk dah. Okey. Lain kali minta masuk awal sebab Ustaz record ni. Dan record ni akan diberikan kepada grup yang lain ya. Itu sebab Ustaz tak nak ada gangguan selepas ni, insya-Allah. Nanti kamu akan dapat record ni. Okey. Jadi okey, yang dimaksudkan dengan etika ni. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, etika bermaksud berprinsip, moral, perundangan, nilai akhlak, adat, sopan santun sebagaimana menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan. Ini menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Kita kata, seorang polis ni beretika lah. Maksudnya dia ada integriti. Walaupun diberinya rasuah, dia tolak. Kenapa? Dia tahu dari sisi sudut perundangan salah. Dia tak ada nilai akhlak, dia tak makan benda yang haram. Jadi sopan santunnya, dia bercakap dengan penuh hikmah. Dia menjalankan tugas dengan penuh adab. Jadi orang yang beretika. Okey, etika melibatkan tindakan mendidik, memikir dan mempertimbangkan mengenai baik dan buruk satu perkara. Jadi seorang yang beretika ni dia kena ada sikap yang macam ni. Dia akan melihat terlebih dahulu, menyelidik, dia memikirkan dan mempertimbangkan benda ni adakah benda ni baik ataupun buruk. Setengah sarjana mengaitkan etika dengan pemahaman berbentuk teoretikal. Jadi definisi etika dari segi bahasa ni berasal daripada bahasa English etik dan bahasa Greece ethos, yang membawa maksud nilai-nilai atau perkara yang berkaitan dengan sikap yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. Okey, sebagai contohnya etika pemakaian. Okey, kamu sebagai etika pemakaian, bila Ustaz kata okey CTU 15152 ini, etika pemakaian kamu dalam kelas ini adalah memakai baju yang bersesuaian. Contohnya baju Melayu ke, baju yang berpola ke bagi lelaki. Perempuan baju yang menutup aurat dengan sempurna. Okey, etika pemakanan. Bagaimana etika pemakanan? Kalau kita kata pengambilan pemakanan, maksudnya mestilah kita kata nasi, maksudnya dia ada tingkat dia. Okey, lebihkan sayuran. Nasi ini adalah 2 senduk ke sebagai contohnya, lebihkan sayuran dan kemudian ada protein. Ataupun segi cara pemakanan, etika cara pemakanan, menggunakan kul biyamin, makan dengan tangan kanan. Kenapa? Karena dia ada etika dia. Etika berenang. Nak berenang kita kena ada cara dia. Tak boleh berenang kita itu tak menggerakkan tangan. Boleh lah, tapi takat pada kita nak pergi. Kita kena menggunakan tangan untuk menongkah arus ataupun kita nak tujah kita punya air tu untuk berjalan, untuk pergi. Etika merokok, okey, kawasan yang tidak boleh dibenarkan. Terus hari ini kita kata etika merokok tak dibenarkan kawasan awam. Tak dibenarkan kawasan, kita kata kawasan restoran. Okey? Maksudnya etika ni mendidik manusia dan dia ada satu perundangan yang menjadikan manusia itu bermoral. Menjadikan manusia itu tertib. Okey? Kemudian pula masuk peradaban. Dewan Bahasa dan Pustaka mentafsirkan adab sebagai budi pekerti yang halus. Ini segi kita adab, peradaban, adab. Daripada kalimah asal itu adab. Adab. Kemudian adab juga daripada kalimah yang dimelayukan. Kita memelayukan kalimah Arab. Banyak kalimah Arab yang kita melayukan. Zakat, som lah. Kalau kita kata sebagai contoh, kita kata apa lagi? Solat. Banyak kalau kalimah-kalimah yang bab ibadat, kita akan melayukan kalimah tersebut. Maka adab juga adalah satu kalimah Arab yang kita melayukan dia. Okey? Jadi bila kita lihat di sini,
Okey, bila kita lihat di sini, adab merupakan kalimah yang diambil daripada perkataan Arab. Okey, dan namun begitu terminologi peradaban merujuk kepada sistem dan tahap perkembangan suatu sosial suatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan suatu bangsa. Terminologi peradaban atau kadangkala disebut tamadun dibicarakan oleh para sarjana dari pelbagai disiplin mengikut pandangan masing-masing. Okey. Seterusnya, maksud akhlak. Akhlak dari segi sudut bahasa daripada perkataan Arab khuluq yang bermaksud budi pekerti. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi diriwayat Darimi, hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Dari segi sudut istilah akhlak merujuk kepada tingkah laku, tutur kata, penampilan atau imej diri berlandaskan kepada ajaran Islam. Kemudian akhlak dan iman adalah seelemen yang sangat rapat dan melahirkan insan yang hebat. Ini akhlak. Akhlak dari sudut bahasa, dia khuluq. Dari segi sudut istilah dia pula, tutur kata. Kemudian kita mengambil daripada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Okey. Kemudian asas etika menurut Jack Quest Okey. Menurut beliau mengatakan yang pertama prinsip nilai hidup manusia. Yang kedua prinsip kebaikan dan keburukan. Dan yang ketiga adalah keadilan dan saksama. Kemudian yang keempat, prinsip kejujuran. Yang kelima adalah prinsip kebebasan individu. Ini asas etika yang menurut oleh pandangan sarjana barat ni. Okey. Kemudian yang pula prinsip nilai hidup manusia ni menekankan soal hidup dan soal mati. Nyawa adalah pemberian Tuhan yang sangat berharga. Oleh itu, semua manusia sepatutnya sayang dengan nyawanya dan nyawa orang lain. Okey, dalam kita kata apa? Manusia ni benda yang Allah Taala bagi satu je. Dia ni satu je. Apa pun kalau kata habis ni habislah. Dia tak ada peluang yang kedua. Antara dia adalah nyawa manusia. Mati-mati ya. Melainkan satu ketika peristiwa Nabi Musa alaihi salam dengan pengikutnya Bani Israel. Matinya seorang ni dibunuh oleh anak belakang dia. Sebab apa? Kerana nak ambil harta pusaka. Jadi bila keadaan macam tu, dia pun dah bunuh pak belakang ni, bawa pak belakang ni pergi di kawasan tengah pekan. Dia tanya siapa yang bunuh ni. Dia buat ramai. Bila dia buat ramai, maka Nabi Musa pun mai tengok, kata siapa yang apa berlaku ni, rupanya ada orang yang mati. Maka Nabi Musa kata, okey tak apa, kalau nak tahu orang yang mati ni, ambil seekor lembu, sembelih dia dan kemudian lembu tersebut dipukul atas badan atas manusia ni, atas kawan ni. Kemudian dia akan bangun dan menceritakan siapa yang bunuh dia. Okey. Jadi ada yang dihidupkan, tapi sebenarnya kita tahu manusia ni hanya dimatikan sekali saja. Nyawa ni sekali yang diberikan. Okey, prinsip ini menjadi asas kepada prinsip-prinsip lain. Kerana tiada guna kita memperkatakan soal baik dan buruk, atau salah, jujur atau tidak jujur, atau tidak adil jika ada manusia yang hidup atau terjamin boleh hidup di bumi ini. Okey, oleh itu perbuatan mengambil nyawa sendiri atau orang lain dianggap sebagai perbuatan yang sangat tidak bermoral. Maksudnya kalau kita bunuh orang ni ataupun kita bunuh diri kita, iaitu bunuh maksudnya membunuh diri sendiri, maka itu perbuatan yang tidak baik. Kerana apa? Bila kita bunuh orang ni dengan cara yang salah,
dia satu perbuatan yang cukup zalim. Perbuatan yang cukup apa? Yang cukup zalim. Kemudiannya pula, bila kita bunuh diri sendiri ni, Allah tak akan ampunkan dosa dia. Kalau dia mati dengan minum racun, maka dia akan selama-lamanya dia akan minum racun di akhirat. Kalau dia mati terjun jabatan Pulau Pinang, dia akan terjun jabatan, terjun mati hidup pula, terjun mati hidup pula, terjun mati hidup sampai bila-bila. Okey. Kemudian contohnya, contoh kewujudan etika sukan ekstrim. Okey. Kemudian wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Dan janganlah kamu bunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu. Okey? Apa saja masalah, dia ada solusinya. Bukan dengan ambil keputusan untuk bunuh diri selesai. Berapa ramai yang terjun datang Pulau Pinang. Tapi qadarullah masya'a fa'al, Allah tak matikan dia. Terjun, rupanya ada nelayan duduk bawah tu, selamatkan dia. Terjun, ada komando pula turun pergi selamat dia. Allah berikan peluang dia yang kedua. Allah berikan peluang yang kedua untuk dia bertaubat. Jangan. Sebab apa? Sebab bila dia mati dalam keadaan dia bunuh diri, isu di akhirat pula dia tidak akan masuk syurga buat selama-lamanya, dan kemudian dia akan melakukan perbuatan tersebut buat selama-lamanya. Okey, yang kedua, prinsip kebaikan dan kebenaran. Sistem moral mesti menyatakan dengan jelas mengenai prinsip kebaikan dan keburukan. Semua sistem moral adalah didasarkan kepada penegasan untuk kita berbuat baik dan betul dan mengelakkan dari melakukan sesuatu yang buruk dan salah. Okey, sistem moral ini menyatakan dengan jelas prinsip kebaikan. Untuk apa? Kita berbuat baik dan betul dan mengelak dari melakukan sesuatu yang buruk dan salah. Bila kita buat baik, secara tidak langsung kita akan selamat daripada melakukan keburukan, betul tak? Kita tak mencuri. Maksudnya kita terselamat daripada melakukan kezaliman kepada orang lain. Okey, tapi kalau kita buat benda yang jahat, baik lawan dia jahat, kita pergi merompak, kita pergi mencuri, maka dia akan ada satu balasan. Mungkin dunia selamat tapi akhirat tak terlepas. Mungkin dunia ada kena lah. Allah, kerana pergi curi, kita kata buah rumah 2 biji ya. Tak pasal-pasal kena tangkap, duduk lokap 1 hari. Tak pasal. Takkan kita kata curi susu anak satu kampit, masuk mahkamah kena denda 2,000, penjara 1 minggu. Pun tak guna juga. Okey? Jadi kita kena buat satu benda ni, benda yang tak baik, maka akan ada kesan yang buruk. Prinsip ini menghendaki manusia menyuburkan kebaikan, mengatasi keburukan dan berbuat baik. Tidak mencetuskan kemudaratan dan keburukan, menghalang kemudaratan dan keburukan. Ni, prinsip ni. Manusia kena berusaha. Sebagai contoh, etika perkhidmatan pelanggan. Etika khidmat pelanggan ni. Etika khidmat pelanggan. Orang tanya dia, saya tanya dia nak darah komtar. Pening nak darah komtar. Saya kata saya nak, cik, saya nak darah komtar. Dia kata nak darah komtar. Pasal apa? Tak ada tujuan pergi keluar ni lah. Adakah cakap macam tu? Tahu kan menara kontar kan, antara menara yang tertinggi di Pulau Pinang lah. Kita masuk kat customer service sini, kita tanya kat dia, saya nak menara kontar. Dia kata, cik tak ada tujuan pergi balik. Tak boleh lah cakap macam tu. Tanya dia, cik ni ada apa, boleh saya bantu. Dia ada etika dia. Tak boleh dia peramat kita macam tu, ataupun halau kita macam tu. Okey? Sebenarnya Allah telah menetapkan ihsan atas setiap benda. Maka bila kamu membunuhan dengan lain, dan apabila kamu sembelihnya dengan baik, tajamkan alat sembelihan dan tenangkan haiwan. Kalau kita ada sifat ihsan, Allah ni ada sifat ihsan kepada manusia. Dan juga sifat ihsan juga kita kena ada sesama makhluk. Dalam masa yang sama juga, kita juga ada sifat kita kata makhluk ni, sama ada manusia ataupun haiwan. Kalau kita nak sembelih sekalipun, pastikan alat yang kita guna ni tajam. Ni tumpui ni, dia punya tonyoh kat leher ni. Tonyoh sampai apa? Sampai nak rayau dia punya kambing ni. Tak boleh lah, cari pisau yang tajam. Kemudian jangan pula kita duk alok, kita duk layok kat dia. Maksudnya kita duk tunjuk kat dia pisau ni. Ni aku nak sembelih, hang siap lah. Walaupun kita nak buat korban sekalipun, tapi bukan cara yang macam tu. Okey? Jadi pastikan pisau yang tajam dan tidak boleh kita
tunjukkan pisau itu di hadapan binatang yang kita nak sembelih. Okey, prinsip keadilan dan sama. Jadi adil ni, maksud adil ni kita faham. Adil ni meletak sesuatu pada tempatnya. Kalau dia ni sebagai seorang hakim, maka dia mengadili dengan apa? Dengan adil. Kalau kata kawan ni betul-betul salah, dengan penuh bukti saksi, nyatakan kesalahannya. Tetapi kadang-kadang hakim ni mungkin dia mengatakan bahawa berdasarkan bukan dia menjatuhkan hukum berdasarkan kepada pandangan peribadi dia dan juga bias dia kepada pesalah tadi ni. Mungkin dah diberikan habuan dan sebagainya. Akhirnya dia tak menjatuhkan satu hukuman yang sepatutnya. Tak boleh lah. Sebab apa? Dia ni hakim. Hakim ni kita ada satu kaki dah diletakkan dalam neraka. Kalau jatuh benda yang salah, benda yang betul tapi disalahkan, ataupun benda yang salah tapi dibetulkan, maka itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Jadi kejujuran. Jujur merupakan sifat amanah. Okey? Prinsip kejujuran mesti kena ada pada diri kita. Kulil haq walakana murran. Cakaplah kulil haq walakana. Cakaplah benda yang benar walaupun pahit. Walaupun betul, saya tak boleh main kelas lah. Pasal apa? Saya memalas main kelas. Bagi tahu kat ustaz, kata saya memalas main kelas. Saya jenis baca buku jenis main kelas, orang dengar semua saya tak mau dengar. Okey, tak apa. Anda buat macam mana hendak main kelas. Tapi masalah dia, kita di sistem sistem kita di Malaysia, kelas hang kena mai. Kelas kena mai. Kalau hang duduk di Azhar tak apa, kelas tak pergi pun tak apa. Hang masuk exam hang dah lulus dah. Tapi di Malaysia hang kena mai. Jadi bila hang tak mai, cukup 3 kali kena terminate. Tapi atas jujuk dia. Dia pun bagi tahu, ustaz saya kelas cukup malas. Kelas ni cukup malas, tapi saya usaha juga. Mainlah ujung-ujung sikit. Kat 5 minit nak habis baru dia masuk. Tapi kita atas kejujuran, kadang-kadang benda tu dipandang. Kita ni betul kita buat salah. Kita ada customer, kita cerita, okey saya minta maaf. Saya betul-betul kata bukan saya sengaja. Saya tak sengaja buat benda ni. Bila kita jujur, kita bercakap, akhirnya akan datang kepercayaan itu kepada kita. Okey, buat satu benda biar ada kejujurannya. Jadi di sini ada asas hubungan sesama manusia adalah di atas dasar mempercayai antara satu dengan yang lain. Orang sebab apa orang beli kat kita? Nampak dia percaya pada kita. Tapi kalau dia tidak kepercayaan, orang takkan datang kepada kita. Okey? Kadang kejujuran itu juga mengikat seseorang. Jadi kata Abu Daud, riwayat oleh Abu Daud, celakalah bagi orang yang berdusta untuk bicara, membuat satu kaum ketawa, celaka baginya. Jadi itu sebab orang yang mana bila dia bercakap, kita tak kadhibah. Dia berbicara tapi dia berdusta. Cakap tapi tipu. Dan celaka juga Nabi kata kepada orang yang suka buat lawak ni. Okey? Maka buat lawak ni, gelak ni Allah. Gelak ni sampai kita kata apa? Nampak ni mi goreng pagi tadi tengah duk makan tu. Dia punya gelak dia seronok. Seronok ni pun tak bagus. Seronok ni salah satu dia kata jalan yang boleh syaitan ni goda kita. Antaranya kenyang, ni jalan ni boleh buat syaitan menggoda kita. Okey? Kemudiannya pula, prinsip kebebasan individu. Individu mempunyai keinginan, kebolehan, keperluan dan kemampuan berbeza-beza dan mereka ni bebas memilih cara untuk mencapai tujuan tersebut. Bebas. Tapi bebas ini juga ada tahapnya. Kami boleh bebas sampai nak tukar dan tidak. Itu kan bebas. Itu merosak diri dia. Islam ada kebebasan, tapi kebebasan bukan bermaksud untuk menjadikan manusia itu melanggar perintah Allah. Bebas sampai kelab malam nak buka arak tunggang langgar, tak boleh. Ada batas-batas dia. Yang mana batas tersebut untuk selamatkan manusia. Dan tiada pilihan bagi laki-laki dan mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang menderhakai Allah dan Rasul, maka sesungguhnya dia telah sesat dan kesesatan yang nyata. Surah Al-Ahzab ayat 36. Okey, bila mai ketetapan tersebut, arak ni haram-haram, walaupun kita kata
negara demokrasi, negara yang bebas, negara yang tidak ada halangan. Tapi hang nak minum pun hang tengah fikir lah. Jangan lepas minum hang bawa kereta sampai belah dia orang. Okey? Jadi maksudnya apa? Kebiasaan jangan merosakkan diri. Kalau hang rosak diri hang seorang tak apa. Tapi masalah hang rosak diri ni sampai semua orang. Okey? Jadi bebas bukan maksud boleh bebas. Boleh nak berkahwin sama sejenis. Dah. Islam tak boleh buat macam tu. Islam tak benarkan. Sebab apa? Bila kita buat macam tu, akhirnya mana nak main dengan manusia. Sebab apa? Persenyawaan lelaki perempuan baru datangnya manusia. Tapi kalau tidak ada kita kata apa? Lelaki perempuan pun tak dikahwinkan. Kahwin lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan. Datang mana persenyawaan tersebut? Datang mana sperm dan juga ovum ni? Okey? Maka ini merosakkan. Itu sebab kebiasaan dia ada hak dia. Okey, asas akhlak ni. Kata Imam Ghazali. Dia ada 4 asas. Kebijaksanaan, keberanian, kebersihan jiwa, keadilan. Ini merupakan 4 perkara ni. Okey? Bijaksana, membezakan benar yang baik dan juga salah. Kenapa kita ni, kamu ni, antum semua ni kenapa? Kena bijak. Dengan kebijaksanaan tersebut, boleh dapat membezakan benar yang baik dan juga salah. Benar yang benar dan juga salah. Okey, berani mengarah kemarahan dengan menggunakan akal. Kita ni boleh kontrol marah kita. Marah sekalipun, kita ada akal boleh mengontrol amarah kita. Kemudian jiwa ni menahan diri daripada syahwat. Kita mendidiknya untuk tunduk kepada akal dan juga syarak. Bernafsu sekalipun pada seorang wanita, ada jalan dia untuk berkahwin. Jangan tengok anak dara orang terus nak tibai, tak boleh. Tak boleh. Kemudian ada pula keadilan ni. Kekuatan jiwa yang boleh mengatasi sifat marah dan keinginan syahwat, lalu membimbingnya ke arah kebijaksanaan. Okey, pembagian akhlak dia ada mahmudah dan juga mazmumah. Okey, bila sebut mahmudah ni, benda yang baik semua mahmudah. Adapun mazmumah itu benda yang buruk. Okey, konsep peradaban merujuk kepada perbuatan hadarah, umarah, madaniyah, tamadun, civilization. Okey? Hadarah, kita kata penduduk bandar yang perilaku kehidupan yang tinggi. Dia hadarah. Adapun umran merujuk kepada pembangunan kunci penduduk hasil daripada kewujudan tamadun. Madaniyah, kota, bandar, tempat asas perkembangan suatu tamadun. Tamadun berasal daripada din. Ini kata Al-Attar Syekh Qutb, Malik bin Nabi, kemudian Abu Bakar Hamzah. Maksudnya tamadun ini berasal dari kalimah ad-din. Civilization ini city ataupun sivitas yang merujuk kepada bandar. Istilah ini digunakan oleh penulis barat pada kurun yang ke-19. Okey. Konsep peradaban Islam. Kata Syekh Qutb. Syekh Qutb ni dia ni dipenjarakan di Mesir. Dipenjara. Kerana apa? Dia menentang kerajaan Mesir. Mesir ni orang cerdik-cerdik dia simpan ke dalam. Dia nak buat orang jahat duduk atas. Maksudnya, orang jahat dibiarkan, orang baik dipenjarakan. Syekh Qutb ni orang yang hebat. Tamadun Islam ialah segala bentuk kemajuan yang dihasilkan oleh masyarakat seperti sistem sosial, pemerintahan, politik, ekonomi, kebudayaan yang berteraskan syariat Allah, serta bercirikan nilai-nilai moral. Ini yang dikatakan oleh Syekh Qutb. Malik bin Nabi, tamadun adalah hasil efisien 3 komponen ni. Manusia, tanah dan juga masa. Abu Bakar Hamzah mengatakan perkembangan bersama kehidupan manusia berlandaskan kepada agama. Ini. Okey, jadi 2 asas penting dalam tamadun ni, akhlak dan juga fizikal, jasmani dan juga kebendaan. Okey. Kemudian kedudukan etika dan akhlak dalam peradaban. Persoalan yang mengenai akhlak dan pembentukan peribadi adalah satu tajuk yang ditangani oleh manusia sejak bermula tamadun di kalangan manusia. Menurut Ibn Khaldun, turun naik sesebuah negara ni bergantung kepada sejauh mana mereka ini berpegang pada nilai akhlak. Jatuhnya tamadun ni kenapa? Akhlak mereka teruk. Jatuhnya tamadun Babylon, jatuhnya kita kata Rom, jatuhnya Parsi ni, ada mereka ni tidak bertamadun. Maksudnya akhlak mereka teruk, tidak beretika, melakukan kezaliman, maka Allah turunkan kerajaan mereka. Jatuhnya Fir'aun pun juga macam tu, menzalimi. Okey. Kemudian penyair Arab bernama Ahmad Syauqi. Sesungguhnya sesebuah masyarakat itu
akan ada selagi ada akhlak. Ada akhlak, maka dia akan kekal masyarakat. Kalau tidak ada akhlak, maka runtuh masyarakat tersebut. Hari ini barat akan menuju keruntuhan. Mereka sudah tidak ada akhlak. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, tukar jantina, sokong LGBT. Berakhlakkah mereka ni? Tak berakhlak. Satu hari mereka akan jatuh. Seperti mana bangsa-bangsa dahulu, umat-umat terdahulu yang tenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada pun satu atas muka bumi ini yang selamat disebabkan mereka ni melakukan ataupun tidak beretikah. Tak ada yang selamat. Semua akan hancurkan. Okey? Tunggulah masa anda. Kalau umat Melayu ni buat perangai seperti mana barat yang ada pada hari ni, tunggu masa dia. Okey? Tunggu masanya. Allah Ta'ala ni Maha Kuasa. Kita ni kiri dan kanan adalah ada air, lautan. Bagaimana Allah jadikan tsunami boleh hancurkan Aceh ni. Tak mustahil bagi kita kalaulah kita membenarkan perkara-perkara yang larang ataupun benda yang maksiat ataupun yang tidak berakhlak. Keruntuhan akhlak berlaku disebabkan masyarakat yang kuat daya tahan melawan pengaruh asing. Okey. Teori Ibnu Miskawah. Miskawah. Dalam mengatasi keruntuhan akhlak. Pertama, pegangan agama. Mesti kuat. Usaha daripada individu. Kita mesti melawannya. Mesti berusaha untuk menanganinya. Mengetahui hakikat jiwa manusia. Menjalankan hidup bermasyarakat. Bersahabat dengan orang yang baik. Mengambil berat terhadap perawatan rohani. Maksudnya, dalaman kita. Perdalamkan ilmu agama. Perkuatkan amal ibadat. Rawatan rohani. Okey? Habis. Jadi alhamdulillah itu merupakan kita punya apa? Tajuk yang pertama pada CTU 152 mengenai etika dan peradaban. Mudah-mudahan kita boleh lihat berdasarkan daripada apa yang kita lihat di sini, manusia dia merupakan kita sebut sebagai apa? Sebagai khalifah. Manusia ni khalifah. Maka dia mesti kena ada etika dia untuk dia nak memakmurkan ataupun nak mengimarahkan. Wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat tadi ni syaitan dia tak mau sujud. Ayat yang saya baca, yang Ustaz bacakan tadi ni, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Taala jadikan kita ni sebagai khalifah, maka khalifah ini mesti kena ada etika lah. Sebab apa? Peranan khalifah juga ialah memakmurkan alam ni. Kalau tidak ada etika maka rosaklah alam ni. Okey? Maka Ustaz berharap dengan kita dapat bab yang pertama ini, kita dapat simpulkan bahawa kita nak majukan sebuah negara, kita nak mengekalkan sesuatu tamadun, maka perlu kena ada akhlak. Kalau tidak, maka runtuhlah akhlak tersebut. Baik, alhamdulillah. Sekarang itu perkongsian pada hari ini. Jadi insya-Allah ada persoalan yang